Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah, Tuhan kita semua, pencipta alam semesta, pemilik kerajaan sekalian alam. Dialah Allah yang maha berkuasa, dialah Allah yang maha perkasa, dialah Allah yang maha memiliki segala-galanya. Tiada yang berhak untuk disembah melainkan Dia, dan selain daripada Dia adalah Tuhan palsu belaka. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah Allah utuskan dari kalangan hamba-Nya menjadi penghulu kepada sekalian Nabi dan Rasul, manusia terbaik yang menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Dan Alhamdulillah, kita tergolong dari kalangan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda yang suci, para sahabatnya yang mulia, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Sekali lagi Alhamdulillah, di atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, dapat kita kembali dalam siri bacaan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita tentang tauhid kepada Allah. Sebab ini adalah keutamaan yang paling utama dalam hidup kita, ialah mengenal Allah, mengagungkan Allah dan tidak menyembah melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai manusia yang kita sering sebut, mereka meletakkan tahap Tuhan tu tidak pada yang sepatutnya. Pada mereka pelik sikit dah layak jadi Tuhan. Pada mereka nampak soleh sikit dah layak untuk menerima kerja-kerja Tuhan. Dan pada mereka, orang-orang yang mereka anggap suci dan mulia layak untuk menjadi perantara antara mereka dengan Tuhan. Bahkan sebahagiannya mereka berdoa minta dengan perantara lebih daripada Tuhan. Sebab itu kita orang yang beriman kepada Allah, menjadi tanggungjawab kita untuk meletakkan nilai Tuhan tu pada sebesar-besar nilai. Kita dah sebut bahawa kerajaan Allah yang Allah Ta'ala nyatakan kepada kita ni terlalu besar, terlalu agung, sehingga Allah Ta'ala namakan satu surah Al-Mulk, surah kekerajaan, kekuasaan, nak bagi tahu kepada kita betapa luasnya kerajaan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang tidak terkalahkan, tidak ada kerajaan lebih daripada Dia, malah Dialah yang memilih kerajaan. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Hak kita tengok kerajaan-kerajaan yang ada ni, kekuasaan-kekuasaan, baik sehebat kekuasaan Fir'aun atau sehebat kekuasaan Namrud, sehingga mereka jadi orang berkuasa, tiba-tiba berasa nak jadi Tuhan. Seperti Fir'aun, seperti Namrud. Dia ada kuasa, lalu dia rasa dengan kekuasaan dia tu, dia layak jadi Tuhan. Padahal kekuasaan yang ada pada dia hanya secebis dan sedikit, tak sampai pun 1% daripada kekuasaan Tuhan.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Sebab Allah ni dia berkuasa, dia menciptakan hidup, dia menciptakan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk dia uji siapa di kalangan kita mana yang paling baik amalannya. Dan Allah Ta'ala kata dialah pencipta alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. 7 lapis langit tu dia yang cipta. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tak akan tengok sebarang kekurangan, kecacatan dalam ciptaan Allah itu. Sehingga Allah Ta'ala kata farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karrataini. Ulang lagi, tengok lagi. Yanqalib ilaikal basar. Nescaya terbeliak biji mata kamu. Khasi'an wa huwa hasid. Dalam keadaan letih dan putus asa. Tak jumpa manakah kecatatan dalam ciptaan Allah di langit. Dalam 7 lapis tu, kita hanya mampu tengok lapis yang pertama je. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Kata Allah, kami hiaskan langit dunia dengan bintang-bintang. Kita mampu tengok langit dunia je. Langit pertama. 6 lagi atas tu, hak pertama ni pun tak habis tengok dah. Orang hantar kapal angkasa tak sampai. Hanya boleh cerap dengan teleskop dan pakai kata, ni jarak dia berbilion, berjuta-juta tahun cahaya. Kira tu pun tahun cahaya. Luasnya langit. Tak sampai lagi. Orang tak tahu lagi ujung dia kat mana. Allah Ta'ala kata, dia ada 7 langit. Kita ingat kita ni besar dah. Padahal kita ni, bumi dalam sistem galaksi Bima Sakti ni satu titik dalam kanvas bintang yang tersangat luas. Galaksi Bima Sakti tu ingat kita bersadar. Rupa-rupanya dia adalah satu galaksi dari berbilion-bilion galaksi yang ada. Betapa luasnya. Tu baru langit yang pertama. Langit kedua macam mana? Langit ketiga macam mana? Langit keempat macam mana? Langit kelima, keenam, ketujuh macam mana? Habis daripada langit, Allah Ta'ala ni, dia ada lagi arash Allah Azza wa Jalla. Paling tinggi, lebih tinggi daripada langit ketujuh. Atas tu apa dia ada? Arash Allah. Dan arash adalah makhluk Allah yang paling luas, paling besar. Sehingga malaikat yang pikul dia ada 8 malaikat. Wa yahmilu arsha rabbika yawma idzin fawqahum 8. Allah Ta'ala sebut 8 malaikat pikul arash di hari akhirat nanti. Dan Nabi SAW bersabda, dia diizinkan untuk bagi tahu salah satu daripada sifat malaikat pemikul arash. Bahawa jarak daripada cuping telinganya, syahmatu udhunaihi ila atiqihi, ke lehernya. Cuping telinga malaikat pemikul arash, 1 daripada 8. Cuping telinga ke lehernya, jarak perjalanan 700 tahun. Arash Allah ni besar. Di atas arash ada kursinya Allah. Singgah sana, arash tu singgah sana. Kursi ni sebahagian daripada arash. Maknanya arash dengan kursi mana besar? Arash lagi besar daripada kursi. Sebab kursi ni sebahagian dari arash. Kursi lebih kecil dari arash. Arash lebih besar daripada kursi. Tapi kursi itu yang lebih kecil berbanding arash, dibandingkan dengan langit dan bumi, Nabi SAW sebut seperti segelung besi di tengah padang pasir yang luas. Yang mana besar? Kursi lagi besar daripada langit dan bumi. Hak 7 lapis langit kita rasa besar tu, dibandingkan dengan kursi seperti segelung besi di tengah padang pasir yang luas. Dan kursi yang kita anggap besar tu, dibandingkan pula dengan arash, kata Nabi SAW, seperti bandingan kursi dan langit bumi. Bererti kursi yang tadi besar, banding dengan arash, kursi itu pula jadi segelung besi, dan arash jadi seluas
padang pasir yang luas. Dan Allah maha tinggi daripada sekalian makhluknya, dan dialah Tuhan yang maha agung, yang tidak terbayang pada kita betapa agung, besar, berkuasanya Allah yang maha agung. Dan dia nyatakan dalam Quran, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatum biyaminih. Manusia ni kadang-kadang dia tidak menilai Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menilai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar penilaian. Kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat 67, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatum biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Dan mereka tidak menilai Allah dengan sebenar-benar penilaian. Tidak meletakkan penghormatan dan keagungan kepada Allah dengan sebenar-benar keagungan. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Dan langit Allah Ta'ala gulung dengan tangan kanannya. Was-samawati matwiyatun biyamini. Kalau Allah di akhir zaman nanti, akhirat nanti, Allah gugurkan langit dan Allah gulung langit, Allah hancurkan bumi, bintang-bintang berguguran. Hak kita dok tengok gempa bumi itu baru secebis daripada kekuasaan yang Allah tunjuk kepada kita. Letusan gunung berapi ke, banjir besar ke, taufan ribut ke, apa pun yang kita tengok dari bala petaka yang sangat dahsyat di dunia ni baru secubit daripada kekuasaan Allah yang maha agung. Tiba-tiba manusia letak satu makhluk yang tidak ada nilainya, yang tidak ada kekuasaan baginya, yang tidak ada, sebahagiannya tidak melihat dan tidak mendengar, dan sebahagiannya makhluk yang telah pun tidak bernyawa dan mati. Tiba-tiba dia angkat pada kedudukan Tuhan yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendiri. Maka tidak layak Allah Azza wa Jalla disekutukan dengan sesuatu pun dari makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah saja dah mengalahkan luasnya langit dan bumi. Apatah lagi arasy Allah yang lebih besar daripada kursi. Wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi Allah ni, bila kita makin kenal dia, makin kita rasa keagungan dia, makin kita rasa takut kepadanya, dan makin kita rasa patut dan padanlah Allah, dia tidak suka disyirikkan dengan sesuatu, kerana lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah. Masalahnya, sebahagian daripada makhluk yang jahil, terutamanya manusia lah, makhluk-makhluk lain takut dan kenal Allah. Sebab makhluk-makhluk lain tidak diuji seperti mana manusia. Ikan di laut bertasbih memuji Allah. Burung di udara bertasbih memuji Allah. Semut di darat bertasbih memuji Allah. Dedaun yang ada pada setiap pohon bertasbih memuji Allah. Semua makhluk, termasuklah malaikat yang ada di langit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pun ruang di langit yang luas itu selebar 4 jari, melainkan ada padanya malaikat yang rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja mereka bertasbih memuji Allah.
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Yang merakukan kerosakan dan menumpahkan darah ni siapa dia? Manusia. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan malaikat kerja dia bertasbih, memuji dan mensucikan Allah Azza wa Jalla. Semua makhluk lain tak erti. Nak melakukan kerosakan di muka bumi tak erti. Yang buat rosak kerosakan di muka bumi ni siapa? Manusia. Lalu ada manusia yang jahil, tak erti menilai Allah dengan sebenar-benar penilaian, tak erti mengagungkan Allah dengan sebenar-benar keagungan. Dia pergi angkat sebahagian daripada makhluk Allah yang lemah dan hina pada kedudukan yang setanding dengan Allah. Sangat-sangat tidak layak. Orang-orang yang sembah patung berhala, batu batan yang pekak, bisu tuli, summun, bukmun, umyun. Hak tu semua kita dah bahas belum ni kategori tu. Hak ni seburuk-buruk. Hak paling dahsyat sekali. Tapi termasuk juga kategori yang paling buruk ialah dia mengangkat manusia yang dulunya hidup kemudian mati. Dia buat patung-patung sebagai tanda manusia tersebut, lalu dia puja dan dia berdoa kepadanya sebagai tanda bahawa orang ni perantara antara dia dengan Allah. Pada bab yang sebelumnya kita dah bahaskan macam mana sikap ghulu pada orang-orang soleh menyebabkan mereka ini diangkat menjadi sekutu bagi Allah. Ini yang berlaku kepada golongan Nasrani yang asalnya mereka ghulu kepada Nabi Isa, akhirnya mereka anggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Dan ini yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh yang asal kepada berhala Waddan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa wa Nasra. Hak kita baca 5 tu asal usulnya adalah orang soleh dari kalangan kaum Nabi Nuh. Mereka mati, lalu orang buat patung sebagai tanda kenang-kenangan. Beberapa generasi selepas daripada itu, akhirnya menyembah patung tersebut. Maka hari ini, wujud satu lagi kumpulan. Mereka tak buat patung. Mereka kenang orang soleh tu. Tak payah buat patung. Dia pergi kepada yang lebih dahsyat daripada tu. Tak perlu lagi buat patung, dia pergi angkat kubur orang-orang saleh tu sebagai tempat ibadat mereka. Akhir sekali, kubur tersebut dihiaskan. Kubur tersebut didatangi dengan kemian, dengan colok, dengan tasbih, dengan serban, letak bunga, dibina bangunan di atasnya. Dan akhirnya mereka berdoa meminta kepada orang-orang itu. Kalau pun tak minta kepada orang tu, dia minta kepada Allah, dikubur. Minta kepada Allah, dikubur. Apa status dia? Kalau kita sebut tadi, beratlah. Dia menjadikan selain Allah sebagai sembahan. Dalam bentuk patung. Clear. Dia menjadikan orang soleh sembahan selain Allah dalam bentuk dikubur. Dia pergi minta dengan tuan kubur. Itu juga kita kata clear. Minta kepada selain Allah. Hari ini hak kita nak bahas bawah sikit pada tu. Dia minta kepada Allah tapi dikubur. Apakah ada perintah dan larangan agama berkait dengan perkara tersebut? Sehingga ada sebahagian orang dia kata, tak apa, selama kita beriktikad yang mengabulkan itu Tuhan, boleh kita minta. Tak syirik. Okey, kita kata tidak syirik. Tapi apakah ada di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi khusus kepada beribadat kepada Allah tetapi di kuburan?
Okey? Dan apa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kes ni? Berarti agama ni hak level paling tinggi pun agama jaga, hak paling bawah pun yang membawa kepada kesyirikan yang besar tu pun agama jaga. Baik. Bab yang kita nak baca pada hari ni ialah tajuk dia sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Koma bertindih, lantas bagaimanakah jika orang saleh itu disembah? Hak sembah memang kita tahu dah. Berat dah. Ni minta dikubur orang saleh tapi kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap keras. Hak kita kata ringan ni pun Rasulullah bersikap keras. Lantas bagaimanakah sikap Rasulullah pada hak tinggi tadi? Boleh faham? Baik. Kita baca. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja dengan rupaka ni apa? Timsal, tamasil, patung-patung. Dengan patung-patung yang ada di dalamnya yang dilihatnya di negeri Habasyah. Bila dia pergi Habasyah ni? Waktu hijrah yang pertama kan? Waktu sahabat-sahabat ni kan An-Najasyi ada di Habasyah tu. An-Najasyi agama apa? Kristian. Agama An-Najasyi masa tu Kristian. Dia orang pergilah ke Habasyah, berlindung di Habasyah daripada kekejaman dan kezaliman orang Quraisy. Lari ke Habasyah. Waktu di Habasyah, dia pun tengok di gereja-gereja. Dekat gereja tu dia kata, ada patung-patung yang ada dalam gereja. Padahal dia agama Kristian. Tapi ada patung dalam gereja dia. Lalu Ummu Salamah cerita benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika idza mata fihimur rajulus salihu awil abdus salihu banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar. Ulaika syirarul khalqi indallah." Mereka itu, siapa dia? Orang-orang penyembah ataupun Kristian yang mereka tengok tu. Apabila ada orang soleh atau hamba yang soleh meninggal, mereka membangunkan di atas kuburannya sebuah tempat ibadah dan membuat di dalam tempat itu rupaka-rupaka, gambar-gambar atau patung-patung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah. Boleh faham? Kita tanya. Orang Kristian, nak suruh faham lah ni, siapa sembahan mereka? Siapa sembahan mereka? Nombor satu, siapa dia? Allah. Cuma dia kata, innallaha thalithu thalatha. Allah ni 3 dalam 1. Barulah dia masukkan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Dan dia masukkan Holy Spirit juga sebagai Tuhan. Tapi asal usulnya Allah tu masih ada. Okeylah. Tolaklah
tiga ni dah salah dah. Tapi gambar-gambar yang ada tu bukan gambar tiga ni. Kadang-kadang gambar yang ada tu bukan gambar Nabi Isa pun. Kadang-kadang bukan gambar Holy Spirit pun. Dekat gambar dia, dekat patung dia ada, dia panggil apa? Virgin Mary. Ada gambar Paul. Ada gambar patung-patung selain daripada yang tiga ni. Dia pergi, dia minta kepada Allah atau dia minta paling-paling kepada Jesus yang dia anggap satu daripada tiga Tuhan. Tapi di patung-patung tu, di gereja mereka ada selain daripada tu. Menunjukkan patung-patung tersebut bukanlah kiblat doa mereka, tetapi patung-patung tersebut ada di gereja-gereja mereka. Jadi Nabi SAW kata, mereka itu, patung tu, gambar tu ialah gambar orang soleh di kalangan mereka. Bila mati, mereka bina bangunan, buat gereja di atas tu, dan mereka gambarkan orang soleh tersebut. Tapi dia pergi gereja, dia minta dengan siapa? Dia minta dengan Jesus ataupun dia minta dengan Tuhan. Nampak tak situasi tu? Nabi kata, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah. Itu pada orang yang dah syirik kepada Allah. Tetap Nabi kata salah dia buat tu. Pasal apa? Dia mengagungkan orang soleh. Dia minta kepada dia menjadikan gereja dia di sisi kubur orang soleh. Nampak tak? Kita tanya sekali lagi. Nak suruh faham bab ni. Bab ni bukan seperti bab sebelumnya. Bab ni ialah menyembah Allah tapi di kuburan orang soleh. Sebelum ni kita bincang bab menjadikan orang soleh sebagai sekutu bagi Tuhan. Yang ni clear kita kata, syirik. Tapi yang kita baca hari ni bukan bab tu, bab hak rendah sikit. Menyembah Allah tapi di kuburan orang soleh. Apa stand Nabi? Nabi marah. Nabi kata itu adalah seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah. Sebab tu tajuk bab kita ni, kalau hak ni pun Nabi marah, macam mana hak sebelum daripada ni? Lagi dahsyat Nabi marah. Boleh faham tak? Apa kesalahan mereka dalam hadis ni? Mereka menjadikan di gereja mereka ada patung-patung. Patung itu siapa? Orang-orang salih yang mati. Lalu mereka beribadat kepada Allah di kuburan orang salih dengan kewujudan patung mereka ataupun gambar mereka. Nabi pun kata, mereka itu seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah. Baginda menghukumi mereka sebagai sejelek-jelek, yang ini seburuk-buruk makhluk, kerana melakukan dua fitnah sekaligus. Fitnah yang pertama, memuja kuburan dengan membangunkan tempat ibadat di atasnya. Satu hak tak betul, mereka seburuk-buruk dua makhluk sebab dia buat dua benda tak betul. Yang tak betul pertama, dia bina binaan atau tempat ibadat di atas kubur. Islam melarang perbuatan tersebut. Fitnah yang kedua, salah yang kedua ialah dia gambarkan pula rupa dalam bentuk lukisan atau dalam bentuk patung orang-orang saleh. Itu juga disebut sebagai golongan yang dilaknat oleh Allah. Al-Imamul Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak diambil nyawanya, baginda pun segera menutupkan kain ke atas mukanya,
Lalu baginda buka lagi kain itu tatkala terasa menyesakkan nafas. Ketika baginda berada dalam keadaan demikian itulah baginda bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga laknat Allah ditimpakan ke atas Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hadis ni antara wasiat Nabi yang paling penting. Sebab Nabi ucapkan hadis ni sewaktu Nabi dalam keadaan sakit nak meninggal. Berdasarkan hadis Aisyah yang kata, Aisyah kata masa tu dia jaga Nabi. Kan Nabi ni dia wafat di rumah Aisyah. Minggu yang terakhir Nabi sakit ni 2 minggu. Hujung bulan Safar Nabi sakit. Kemudian seminggu selepas sakit Nabi masih lagi menggilir-gilirkan rumah isteri-isteri baginda. Pada seminggu yang terakhir Nabi tak larat dah. Nabi minta izin dari isteri-isteri baginda untuk kekal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dia. Lalu Nabi tetap tinggal dirawat oleh Aisyah di rumahnya. Maka Aisyah lah merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga nafasnya yang terakhir. Di saat Nabi nak wafat, antara yang Aisyah radhiyallahu anha sebut, Nabi ni dia sakit. Dalam keadaan sakarat tu kadang-kadang Nabi letak kain, dia disebut kain basah, Nabi letak di atas wajah dia. Sejuk kan, kemudian Nabi pun lepas lama sakit letak balik. Kemudian angkat, kemudian letak. Dalam keadaan begitu Nabi bersabda, la'natullahi 'alal yahud wan nasara. Laknat Allah ke atas Yahudi dan Nasrani kerana mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadat. Dalam bahasa yang lain, wasiat Nabi ini menunjukkan Nabi tidak mengizinkan kuburnya dijadikan masjid, tempat ibadat. Kerana apa? Kerana menjadikan kubur sebagai masjid boleh membawa kepada fitnah kesyirikan yang besar. Jadi ini menunjukkan sikap tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan menjadikan kuburan sebagai masjid. Terhadap perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Bukan sebagai sembahan, sebagai tempat ibadat. Sebagai sembahan, hak nombor 1 tadi kita sebut. Ni sebagai tempat ibadat pun Nabi tak bagi. Kemudian, kalaulah ada orang berhujah, tu kubur Nabi ada di Masjid Nabawi tu. Bukankah kubur tu dibina padanya masjid? Macam mana kita nak jawab? Dalam pertama kita kena faham, Nabi sendiri tidak mengajarkan membina kuburan di masjid. Bukan tak pernah kubur-kubur di kubur-kubur orang saleh berlaku kewafatan, kematian zaman Nabi. Nabilah yang menguburkan sahabatnya di Baqi'. Nabilah yang menguburkan pak saudara dia Hamzah bin Abdul Muttalib di Uhud. Dan Nabilah yang sering menziarahi Baqi', dan Nabilah yang sering menziarahi Uhud.
Tapi dalam keadaan tu, Nabilah yang menguburkan mereka, Nabilah yang menziarahi mereka, dan Nabilah yang mendoakan keampunan untuk mereka. Nabi tak pernah buat satu binaan di kubur-kubur mereka. Kemudian Nabi SAW berpesan waktu dia nak wafat, dia sendiri melaknat Yahudi dan Nasrani kerana menjadikan kubur mereka sebagai kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid. Jadi ini ada dua maksud. Pertama, memberikan khabar bahawa Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah kerana menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Jadi janganlah jadikan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai masjid. Yang kedua, ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni juga mengandungi nilai doa. Mengandungi nilai doa kerana dalam hadis yang lain pernah ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kubur aku berhala yang disembah. Nabi sendiri pernah berdoa macam tu. Jadi bila Nabi sebut waktu nak mati, laknat Allah ke atas Yahudi dan Nasrani, ini menunjukkan peringatan pesanan Nabi kepada umat dan doa Nabi kepada Allah agar kubur baginda tidak dijadikan masjid. Okey. Kemudian kita akan baca dulu sebelum daripada kita jawab syubhah. Macam mana orang kata kubur Nabi itu dibina di atas masjid. Ataupun masjid itu dibina atas kubur Nabi. Kita akan jelaskan lepas ni. Baca dulu. Baginda sallallahu alaihi wasallam memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi, dan seandainya bukan kerana hal itu, nescaya kuburan baginda akan dinampakkan, yakni dikuburkan di tempat terbuka, hanya sahaja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Ini penulis kita ni, dia sebut apabila Nabi doa macam tu, Allah juga jadikan kubur Nabi ni tersembunyi. Tersembunyi macam mana? Tidak dikuburkan di Baqi', tidak dikuburkan di Uhud, sebaliknya dikuburkan dalam rumah dia. Lalu kubur Nabi ini tidak terzahir pada pandangan orang sebagai kubur, sebaliknya terzahir sebagai rumah. Ini salah satu daripada sebab Allah jaga kubur Nabi agar tidak dijadikan tempat ibadat. So kalau orang kata kubur Nabi itu ada, masjid Nabi kan dibina dekat kubur Nabi, maka jawapan dia nombor satu. Masjid dengan kubur mana dulu ada? Masjid Nabi dengan kubur Nabi mana dulu ada? Masjid Nabi dulu. Masa dibina masjid, hak kubur-kubur lama ada pun dipindahkan. Semua bentuk-bentuk lain dibuang semua sekali. Antara kubur Nabi dengan masjid Nabi, nombor satu pertama sekali ada masjid. Kubur Nabi mari kemudian. Itu jawapan yang pertama. Jadi kalau kata bina masjid atas kubur Nabi, salah. Sebab masjid tu ada sebelum kubur Nabi. Boleh faham? Yang pertama. Yang kedua, Nabi tidak dikuburkan di dalam masjid. Sebaliknya dikuburkan di dalam rumah dia.
Jadi ada dua binaan masa tu, masjid, rumah-rumah. Nabi tidak dikuburkan dalam masjid. Sebaliknya, Nabi dikuburkan di dalam rumah dia. Jawapan yang ketiga, rumah Nabi bukan asalnya masjid, sebaliknya dimasukkan ke dalam masjid kerana proses peluasan kawasan Masjid Nabawi. Okey. Kerana projek peluasan Masjid Nabawi. Itu pun di saat nak memasukkan binaan atau kubur Nabi ke dalam masjid, telah dibantah oleh para sahabat masa tu. Sahabat-sahabat bukan semua setuju untuk memasukkan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Anna idkhala buyutir rasul wa minha baiti Aisyah ma'al masjid laisa bittifaqin minas sahabah. Yang dimasukkan dalam masjid ni bukan kubur Nabi saja. Semua rumah-rumah isteri Nabi. Sebab rumah isteri Nabi ni dikeliling masjid masa tu. Jadi dimasukkan, bukan tujuan nak masukkan kubur. Tujuan dia nak membesarkan masjid, sehingga rumah isteri-isteri Nabi, bukan rumah Aisyah saja, rumah isteri-isteri Nabi yang lain juga dimasukkan dalam masjid. Tapi waktu nak masukkan rumah-rumah isteri Nabi ke dalam masjid, telah dibantah oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bal ba'da an inqarada aktsaruhum wa lam yabqa minhum illa al-qalil. Bahkan dia hanya berjaya dilakukan pada tahun 94 Hijrah, hampir 100 tahun. Itu pun setelah ramai sahabat-sahabat meninggal dunia. Zaman sahabat-sahabat ramai ada, mereka mengingkari perbuatan tersebut. Tapi setelah daripada sahabat-sahabat ramai meninggal, hampir lebih kurang tahun 94 Hijrah, barulah kubur ataupun rumah-rumah isteri Nabi ini dirobohkan dan dimasukkan dalam kawasan masjid. Okey? Falaisa mimma ajazahu sahabah au ajma'u alaihi. Jadi, untuk mengatakan perkara ini ijma' para sahabat membenarkan dia, tidak. Kerana ramai sahabat mengingkarinya. Tetapi berlaku juga setelah daripada kewafatan ramai daripada kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Termasuklah yang mengingkarinya dari golongan tabi'in, bukan sahabat saja. Iaitulah antara kibarut tabi'in Sa'id ibnul Musayyib. Dialah antara orang yang tidak redha kubur atau rumah isteri Nabi dimasukkan dalam masjid. Ramai orang menangis waktu kubur rumah isteri Nabi ni dirobohkan. Ramai orang menangis. Pasal apa? Orang kata orang tidak lagi boleh melihat bagaimana kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar. Kita gila ni kita tengok hotel-hotel mewah. Padahal para sahabat dulu pergi melihat betapa dhaifnya rumah Nabi. Sebab tu mereka tak nak roboh. Mereka nak suruh generasi mari tengok macam mana kehidupan Nabi mereka. Tapi akhirnya kerana keperluan hajat pada masa tu, kubur rumah masjid Nabi makin lama makin tak muat, makin lama makin tak muat. Sehingga akhirnya diluaskan, terpaksalah juga merobohkan rumah isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai tabi'in menangis bila kata habis, tak ada dah lah. Umat tidak lagi boleh melihat contoh bagaimana kehidupan baginda yang sebenar. Hari ini adalah muzium yang kita boleh tengok dalam gambar buat replika. Beginilah rumah Nabi dulu, sempit. Kecil je rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kira-kira
Bila Nabi wafat, Aisyah masih lagi duduk dalam rumah dia. Bila ayah dia wafat, Abu Bakar dikuburkan dalam rumah tersebut. Aisyah masih lagi tarik tabir, 2 kubur dalam rumah, dia tinggal lagi 1. Rumah yang sempit. Dah lah rumah tu asalnya sempit dah. Bila Nabi wafat, dia letak tabir, makin sempit rumah tu. Bila Abu Bakar wafat, tarik lagi tabir, makin sempit. Tinggallah Aisyah di rumah yang sempit. Kerana itulah rumah dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berhasrat bila dia wafat, dia dikuburkan di tempat yang sempit itu. Tapi qadarallah, Umar Al-Khattab meninggal dulu. Sehingga Umar Al-Khattab minta dengan Aisyah, boleh tak dia nak dikebumikan bersama dengan Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar pesan kepada wakil dia yang dijumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha, kamu jangan kata Amirul Mukminin yang minta. Sebab tak nak permintaan itu perintah khalifah. Katalah Umar Al-Khattab minta. Sekiranya Aisyah bagi, bawalah aku ke rumah, kuburkan aku di situ. Dan sekiranya Aisyah tak bagi, kuburkan aku di perkuburan Baqi'. Bila sampai minta dengan Aisyah, Aisyah kata, aku memang simpan ni untuk aku. Tapi kalau Umar minta, aku tak mampu nak tolak. Akhir sekali, dia izinkan Umar dikebumikan di rumah dia. Hak dia duduk sempit je tu. Bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhir sekali bila dia masuk, Aisyah tak ada lagi dah tempat tu. Duduk pindah lain dah Aisyah. Kerana sempitnya rumah Nabi radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat bila nak roboh menangis. Tak ada dah lah orang boleh tengok kehidupan baginda yang sebenar. Rumah Nabi tu saiz bilik kita je. Bilik kita pun boleh jadi lebih besar daripada rumah Nabi. Jadi hujahnya ialah sahabat sendiri tidak reda masjid atau rumah Nabi, kubur Nabi dimasukkan ke dalam binaan masjid. Itu jawapan yang keberapa? Ketiga. Jawapan yang keempat. Walaupun setelah dimasukkan, tetap juga kubur Nabi tidak jadi masjid. Sebab apa? Antara kubur dengan masjid ada 3 lapis dinding. Ada 3 lapis dinding. Kalau kita duk tengok pagar tu hak pertama. Dalam tu ada 2 lapis lagi. Dan lapisan dinding yang terakhir adalah dinding yang tidak ada pintu dan tingkap. Kalau orang hintai gitu, duk hintai, tak ada apa, tak payah hintai, tak nampak. Dan siapa yang hari ni sebar gambar di internet kubur Nabi ni ada batu nisan, satu kemudian ada serban di atas dia, maka gambar tersebut adalah gambar palsu. Gambar tersebut gambar bohong. Kubur Nabi ini tidak ada, aku panggil, tidak ada kepuk, kalau kita panggil kepuk. Tidak ada kepuk, tidak ada nisan. Hanya tanah rata sahaja. As-Samhudi, seorang penulis sejarah, menulis selepas daripada hampir 600 tahun Nabi wafat, telah berlaku satu kebakaran di Masjid Nabawi yang menyebabkan dinding yang dibina tu hampir roboh. Kalau kita kata 3 lapis tu, lapis yang terakhir tu pun hampir roboh kerana berlakunya kebakaran. Maka As-Samhudi, dialah satu-satunya orang yang masa tu dibenarkan masuk dalam tu sebagai dia penulis sejarah untuk dia tulis macam mana sifat kubur Nabi.
Lalu dia dibenarkan masuk. Bila dia masuk, dia kata, bukan tanah tinggi pun. Nabi benarkan tanah tinggi sikit. Kubur Nabi ni tanah mendak. Beberapa hasta daripada tanah masjid, pasal dia dah ada dinding, kubur tu dia mendak sikit daripada tanah asal. Sifat dia hanya bertanah dan sedikit berpasir. Tak ada kepuk, tak ada gapo. Biasa saja. Kerana Allah mengabulkan doa Nabi supaya kuburnya tidak dijadikan tempat ibadat masjid. Lepas daripada 600 tu tau, maka ditutup balik, dibina dinding yang lebih tebal, lebih kukuh, ditutup, disil. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke dalam tanah kubur Nabi lagi selepas daripada tu sampai ke hari ni. Jadi tak ada orang, kamera pun baru ada 100 tahun. Macam mana tiba-tiba orang boleh ambil gambar kubur hak dinyatakan sebagai kubur Nabi. Melainkan itu adalah gambar palsu. Dia ambil kubur orang lain, dia kata ni kubur Nabi. Jadi kubur Nabi ni dinding. Lepas tu yang menariknya lagi, dinding dia bukan bentuk pak segi seperti mana asal rumah dia ada. Dinding dia dibuat bentuk, kalau 5 dia panggil apa? Hexagon. Pentagon. Tak tahulah. Gapogon tak tahu. 5 segi. Nah. 5 segi maknanya sudut menghadap kiblat dia jadi tajam macam tu. Sudut lain rata, sudut menghadap kiblat seolah-olah nak tunjuk kita ni orang belakang tu tak menghadap ke kubur dia. Boleh faham? Kita kan kalau kita duk menghadap straight ni kenapa menghadap, tapi kalau kita menghadap bucu berasa tak berapa itu sangat. Rumah Nabi ni, kubur dia tu pagar hak dia ni dia buat ada 5 bucu. Dan bucu yang tajam tu menghadap arah kiblat. Mana kalau orang semayang jumpa bucu, tidak menghadap bucu. Ini hujah yang keempat yang menunjukkan walaupun setelah daripada rumah Aisyah dimasukkan dalam masjid, rumah lain diratakan dan dijadikan tempat salat, rumah Nabi Aisyah ni walaupun tu dibesarkan daripada saiz dia yang asal, hak pagar asal rumah Nabi ori, 2 lapis lagi diambil daripada kawasan masjid dan dibuat pagar. Dalam bahasa lain kita kena tahu raudah yang ada pada hari ni lagi sempit daripada raudah yang ada zaman Nabi. Boleh faham tak? Sebab apa? Sebahagian daripada kawasan raudah sudah diambil menjadi pagar antara masjid dengan rumah Nabi yang asal. Punyalah nak jaga kubur Nabi ni supaya tidak dijadikan masjid. Bukan yang buat tu kerajaan Arab Saudi hari ni. Marah pula apalah kerajaan Saudi sepit raudah ni. Dia dah buat macam-macam usaha dah nak suruh semua orang boleh masuk raudah. Sebelum daripada ni orang dah buat dah pagar, orang kita tengok tu zaman dulu lagi. Dia dah luaskan kawasan kubur tu, binaan tu dibuat pagar lagi 2 lapis supaya orang tidak anggap kubur Nabi sebahagian daripada masjid. Waktu kalau kata, oh boleh masuk makam Nabi, tengok hari tu Perdana Menteri kita kata, oh boleh masuk makam. Tak boleh. Dia masuk pagar. Dia lepas masuk pagar satu, duduk antara 1 dengan 2. Situ je. Dalam depan dia tu ada lagi 2 lagi lapis. Tak ada orang. Raja Arab Saudi pun tak boleh masuk dalam kubur Nabi hari ni. Hak boleh masuk pagar pertama je boleh. Lepas pintu pagar tu dia ada kawasan ruang dia, kemudian ada lagi 2 lapis. So kita katakan, kalau ada orang berhujah bahawa kubur Nabi tu dah jadi masjid, jawapan dia tak. Sampai hari ni Allah masih jaga kubur Nabi tidak jadi tempat ibadat. Boleh faham?
Jawapan yang keempat, habis takat tu. Okey. Fabihadza kullihi yazulul ishkal alladhi yahtajju bihi ahlul qubur wa yaquluna hadha mundu ahdi tabi'ina ila al-yawm. Kalaulah ada ahli-ahli kubur, geng-geng kuburiyun, ni hak suka pergi ke kubur ni, buat ibadat di kubur, dia berhujah zaman Nabi, zaman tabi'in lagi orang buat kubur Nabi masuk dalam masjid, maka kita katakan bahawa hujah tersebut sangat-sangat tidak relevan, tidak valid. Kerana apa? Apa yang berlaku pada kubur Nabi sama sekali tidak serupa seperti yang mereka lakukan di kubur-kubur orang soleh. Kita tengok di Indonesia tu kubur Habib-Habib dah jadi macam cake icing. Cantik dia punya, tak ada warna-warninya, bunga melo penuh, dia susun satu-satu jadi macam cake icing. Kita tengok cantiknya kubur. Lepas tu ada gambar, ada kalungan bunga lagi, macam-macam orang buat. Itu semua bertentangan dengan amalan yang diamalkan oleh para sahabat, dan lebih utama lagi bertentangan dengan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Laknatullahi 'alal yahudi wan nasara. Berarti Nabi sangat keras terhadap perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap sangat keras. Nabi tak bagi larangan biasa-biasa. Nabi bagi larangan dengan lafaz laknatullahi 'alal yahudi wan nasara. Dan Nabi juga sebut dalam hadis Ummi Salamah yang pertama kita baca, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di hadapan Allah. Ni baru level menjadikan kubur sebagai tempat ibadat, bukan menjadikan kubur sebagai sembahan lagi. Ni pun Nabi dah keras dah. Apatah lagi kalau tiba-tiba orang tu pergi minta dengan penghuni kubur. Bakar kemian, bawa colok, minta nombor ekor, minta rezeki, minta jodoh, minta zuriat, minta macam-macam. Ini semua adalah perbuatan yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung lagi. Imam Muslim meriwayatkan dari Jundab bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari sebelum baginda wafat. 5 hari sebelum baginda wafat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni abra'u ila Allahi an yakuna li minkum khalilun fa inna Allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila walau kuntu muttakhidhan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalila ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubura anbiya'ihim masajida ala fala tattakhidhul qubura masajida fa inni anhaakum an dhalik. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, malah spesifik lagi Jundub bin Abdullah dia kata apa? Aku dengar hadis ni 5 hari sebelum Nabi wafat. Spesifik. Makna ni wasiat. Ni bukan pesanan biasa-biasa dah. Ni wasiat Nabi sebelum wafat. 5 hari sebelum baginda wafat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku berlepas diri dan mengadu kepada Allah bahawa aku mempunyai seorang khalil di antara kalian. Aku mempunyai seorang khalil di antara kalian. Khalil ni apa? Kekasih yang mulia. Nabi kata, aku tidak ada seorang pun dari kalangan umatku yang aku jadikan dia sebagai khalil.
Khalil ni kekasih yang rapat. Maknanya Nabi tak angkat siapa-siapa pun dari umat dia sampai ke level pendamping Nabi. Tak ada. Kena faham kenapa Nabi kata macam tu. Kalau orang-orang Kristian, dia ada golongan Hawariyun. Orang yang rapat. Dan sebahagian daripada mereka akhirnya ta'assub kepada yang rapat ni. Dia menganggap ini adalah jelmaan ke, sebahagian ke, yang mewarisi kenabian. Tapi Nabi SAW dia menafikan, tak ada seorang pun dari umat dia yang Nabi angkat menjadi kedudukan dia sebagai Khalil Nabi. Tak ada. Umat dia ni semuanya umat. Cuma kalau ada yang paling mulia di kalangan umat, itulah Abu Bakar As-Siddiq. Nampak tak Nabi? Nabi sebut tu, tujuan Nabi supaya tak ada seorang pun dari kalangan umat yang kemudian ni mengangkat kedudukan satu orang dari umat ini sampai ke darjat mulianya seperti Nabi. Tak ada. Nabi kata, aku berlepas diri dari Allah, berlepas diri dengan Allah daripada mengambil seorang pun sebagai kekasih mulia, Khalil. Dan dia kata, sesungguhnya aku qad ittakhadhani fa inna Allah qad ittakhadhani khalila. Sesungguhnya aku, Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Khalil ni apa? Kekasih yang rapat. Jadi kalau orang kata Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad tu Habibullah, Nabi Musa tu Kalimullah, jawapan dia salah. Sebab Nabi Ibrahim pun Khalilullah, Nabi Muhammad pun Khalilullah. Kalau Nabi Musa Kalimullah, Nabi Muhammad pun boleh bercakap direct dengan Allah juga. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kalau nak kata Nabi Muhammad Habibullah, memang Nabi Muhammad dikasihi oleh Allah. Nabi Muhammad dia tak boleh nak bagi Nabi Musa Kalimullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah. Tak. Nabi Muhammad ni semua kelebihan tu ada pada dia belaka. Bercakap dengan Allah. Nabi Musa ni di bawah ni ya, cakap. Nabi Muhammad Allah angkat ke langit, ambil solat fardu direct daripada Allah. Sampai Nabi boleh agiu pula daripada 50, Nabi Musa kata naik lagi, minta dengan Allah, ulang alik 5 turun, 5 turun, 5 turun sehingga tinggal 5. Maknanya kedudukan Nabi Muhammad lebih tinggi daripada Nabi Musa. Sebab tu Nabi Musa menangis dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Jadi kalau ada orang kata Kalimullah tu Nabi Musa je, jawapan dia tak, Nabi Muhammad lagi mulia daripada tu. Kalau orang kata Khalilullah tu Nabi Ibrahim, hadis ni membantah sebab Nabi SAW kata Allah telah menjadikan aku khalil dia, kekasih dia, seperti mana Allah menjadikan Nabi Ibrahim kekasih dia. Cuma pada aku Nabi Muhammad, aku tak ada seorang pun dari umat ni sebagai khalil. Kalaupun ada, kalau aku boleh ambil, nescaya akulah jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Jadi Nabi nak angkat ke darjat Abu Bakar, tapi dalam masa yang sama Nabi nak ingatkan umat dia, Abu Bakar sebahagian, salah satu daripada umat dia. Dia bukan orang yang lebih kedudukan dia sehingga nak sampai ke darjat kenabian. Tak ada. Jadi kita seorang Islam, orang Muslim yang ahli sunnah, benci Abu Bakar? Tak. Sebab itu perangai orang Syiah. Sayang kepada Abu Bakar? Ya. Puja Abu Bakar sampai ke tahap dia ni orang yang kita ambil berkat, ambil berapa daripada? Tidak. Pasal apa? Nabi SAW menafikan seorang pun daripada umat dia tak layak untuk dia jadi khalil dia. Tiba-tiba ada orang angkat wali. Wali Allah, wali lebih tinggi daripada kedudukan Abu Bakar. Yang ni kita
Orang putih kata cannot brain. I cannot brain, dia kata. Aku tak boleh nak fikir. Tak tahulah betul ke tak, tapi kita sama budak-budak ayat lagu tu lah. Aku tak boleh nak fikir macam mana dia angkat darjat seorang manusia ke tahap wali lebih tinggi daripada darjat Abu Bakar As-Siddiq. Tak logik. Tak logik. Tambah lagi dia angkat orang gila yang tak waras ke tahap yang tinggi kedudukan wali Allah pada mereka boleh jadi sama seperti Khalilullah boleh jadi. Tapi Nabi kata, aku tak ambil seorang pun dari umatku sebagai Khalil. Kalau aku boleh, nescaya aku akan ambil Abu Bakar sebagai Khalil. Baik, tak habis lagi hadis tu. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadat. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kerana sesungguhnya, kata Nabi, aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang kalian dari perbuatan itu. Clear cut. Tak ada yang lebih jelas daripada ni. Ini sejelas-jelas seperti mentari di siang hari. Seperti secerah-cerah bulan di malam purnama yang tidak ada awan padanya. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah melarang umatnya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadat. Titik. Tak ada lagi. Selepas 5 hari selepas itu Nabi wafat. So nak kata apa? Memang tak boleh. Kita tak sembah dia, kita sembah Allah. Tak sembah dia pun tak sembah dia dah salah. Sembah Allah di kuburan pun Nabi larang. Kalau dia kata, boleh tak kita pergi minta dengan orang mati? Kita niat minta dengan Allah, cuma pergi minta di kubur orang mati. Jawapan dia, tak boleh. Sebab Nabi larang menjadikan masjid, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadat. Tempat ibadat ni apa? Doa, sujud, solat, baca Quran. Pergi duduk di kubur. Ada setengah tu ulang kaji pelajaran pun duduk di kubur. Pasal apa? Oh, dia kata kalau aku baca ngulang kaji di kubur, berkat lebih. Jawab di Syekh Khak Ziarah tu, dia kata, aku nak tanyamu, mana lebih berkat? Masjid ke kubur? Dia pun nak jawab kubur takkan kurang berkat daripada masjid. Nak jawab masjid, dia tengah duduk di kubur. Dia main terpapah macam tu, akhir sekali dia pun jawab kubur. Nak selamat diri dia. La ilaha illallah. Lebih baik kita duduk di masjid. Masjid yang tidak ada kuburan padanya kerana Allah Subhanahu wa taala ataupun kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayatnya sebagaimana dalam hadis Jundab telah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian tatkala nyawanya hendak diambil sebagaimana dalam hadis Aisyah, baginda melaknat pula orang yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi dalam ni ada 2 hadis yang berkaitan. 5 hari sebelum tu Nabi larang. Sejurus atau beberapa waktu sebelum Nabi wafat, Nabi laknat pula orang yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi ini menunjukkan sikap keras. Tajuk bab kita ni menunjukkan sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah di sisi kuburan orang soleh. Di sisi kubur Nabi pun Nabi tak bagi, di sisi kubur Abu Bakar pun Nabi tak bagi,
apatah lagi di sisi kubur orang-orang lain yang lebih rendah kedudukannya daripada mereka berdua. Salat di sekitar kuburan termasuk pula dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadat. Dan inilah makna dari kata-kata Aisyah radhiyallahu anha, dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah kerana para sahabat belum pernah membangunkan masjid, yakni tempat ibadah di sekitar kuburan baginda. Padahal setiap tempat yang dimaksudkan untuk melakukan salat di sana itu bererti sudah dijadikan sebagai masjid. Bahkan setiap tempat yang digunakan untuk salat disebut masjid. Bererti sahabat tak pernah pun pergi salat dekat kubur Nabi. Tak pernah. Dia ada raudah, dia ada mihrab Nabi, dia ada Masjid Nabawi. Padahal kubur Nabi depan mereka je. Masa tu dalam bentuk rumah dah pun lagi. Tapi para sahabat tidak pernah pergi salat dekat dengan kubur Nabi. Sehinggalah berlaku perluasan masjid, barulah ada orang salat tu pun dibuat pagar macam kita sebut tadi. Jadi kalau nak kata boleh, nescaya para sahabat dah mendahului kita dan juga orang-orang Islam yang lain dalam menjadikan kubur Nabi sebagai tempat ibadat. Tapi Alhamdulillah Allah jaga, Allah makbulkan doa Nabi dan Allah taufikkan para sahabat untuk tidak mengagungkan kubur Nabi. Kalau tidak hari ni, dialah sebesar-besar kubur ada. Boleh jadi lebih besar daripada kubur, lebih besar daripada Masjid Nabawi. Tuan-tuan pernah tengok tak orang letak dalam gambar Masjidil Haram turun salji? Pernah tengok tak? Ada marmar, ada binaan besar, ada. Orang kata ni adalah Masjidil Haram turun salji. Pernah tengok? Gambar. Tapi cerita tu palsu. Berita tu palsu. Gambar tu betul. Yang palsu apa? Masjidil Haram turun salji. Tak betul. Palsu. Gambar tu betul. Gambar tu adalah gambar Iran. Di Iran, ada kubur besar dibina seperti masjid. Orang tengok macam masjid, tapi rupanya kubur. Di situlah gambar tu datang. Turun salji tu situ. Tapi orang kata Masjidil Haram turun salji. Padahal itu adalah binaan kubur yang ada di Iran. Sebab apa? Pasal mereka suka memuliakan orang-orang salih di kalangan mereka. Ayatullah mereka. Padahal kita sebut ayatul syaitan lah. Bahawa mereka suka menjadikan orang-orang pemimpin pemuka mereka sebagai wali-wali Tuhan, dan mereka anggap maksum, dan mereka bangunkan binaan-binaan yang besar. Bukan setakat tu, kubur Abu Lu'lu'ah Al-Majusi pun ada di Iran. Nak tahu dahsyat lagi, kubur Jibril pun ada di Iran. Jibril lah tak mati pun ada kubur dia. La ilaha illallah. Terlampau minat sangat ke kubur. Saya bukan cerita reka ni tuan-tuan. Nanti Google search gambar, ada je. Kubur Abu Lu'lu'ah Al-Majusi yang bunuh Umar Al-Khattab tu sebesar-besarnya di Iran, disambut sebagai hero oleh mereka. Semoga Allah melaknati orang-orang yang mencintai musuh Allah. Pasal apa? Inilah amalan mereka beradaptasi dari Yahudi. Dan jangan kita lupa, di zaman akhir zaman, waktu Dajjal keluar, akan ada 70,000 orang Yahudi dari Isfahan. Dan Isfahan ada di Iran. Sekarang ni mereka duduk di sana. Yahudi yang akan jadi tentera Dajjal. Jadi sebab itu kita sebagai umat, panduan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah larang.
Sahabat selama mereka hidup, rumah Nabi yang ada padanya kubur Nabi ada di situ. Tak pernah mereka jadikan sebagai tempat ibadat. Zaman kita lah ni mula dah datang berjangkit. Mari dah. Zaman dulu ada, tapi tak ramai, tak banyak. Berjaya dah dihapuskan. Kita ada kubur Datuk Keramat dekat Pasar Keramat tu. Tapi Alhamdulillah tak ada orang pun pergi situ. Nama dia Datuk Keramat. Kalau kira keramat tu memang dah keramat lah dianya. Tapi Alhamdulillah orang-orang berjaya dakwah supaya tidak jadikan dia tempat minta doa. Ada di Singapura ada satu bukit nama gapo saya lupa dah. Bukan Habib Noh. Habib Noh ni orang Islam yang pergi. Situ semua agama pergi. Pulau apa dah? Pulau apa dah? Bukan. Nama dekat Singapura. Kubur tu kubur orang Islam. Orang yang jaga tu orang Islam. Tapi semua orang dia bantai belakang. Marilah minta dengan tu, dia akan ambil duit. Orang Buddha pun datang minta, orang Hindu pun dapat minta. Semua dia ni jaga kubur, dia dapat duit je. Pulau apa dah nama dia ni? Siapa pernah pergi Singapura? Pernah pergi kan? Tapi tanya kubur, tak pergi kubur. Ada satu dokumentari saya tengok. Allahu Akbar. Pulau Tusu. Pulau Kusu. Pusu. K-U-S-U. Situ ada kubur atas tu, semua agama pergi minta. Orang Islam pergi minta, orang Islam dia kata minta cara orang Islam. Orang Buddha bawa colok, bawa apa, minta cara orang Cina. Orang Hindu minta cara orang Hindu. Penjaga kubur tu dia untung belaka. La ilaha illallah. Alangkah jauhnya manusia daripada petunjuk agama. Bagi diskaun sikit kat orang Islam lah. Kalau orang Islam dapat diskaun juga. Baik, jadi para sahabat belum pernah membangunkan tempat ibadat di sekitar kubur mereka. Malah sahabat-sahabat dulu, kubur bakit pun mereka tak jadikan tempat ibadat. Satu zaman pernah berlaku fitnah di mana di bakit itu pernah penuh dengan kubah-kubah yang dibangunkan di atas kuburan-kuburan para sahabat dan orang-orang saleh dan dijadikan tempat berdoa. Alhamdulillah, para ulama yang memahami pesanan Nabi dan yang memahami kehendak syariat yang mengajak kita mempertuhankan Allah yang Maha Esa. Akhir sekali mereka merobohkan. Kalau kita tanya sebenarnya kepada orang-orang yang doa di kubur, apa sebenarnya Nabi datang nak bawa kita? Nabi ni, inti syariat Nabi ni apa dia? Inti syariat ni nak mengajak orang mentauhidkan Allah. Itulah inti syariat. Itulah inti agama. Nabi kata nak memindahkan manusia daripada memperhambakan diri kepada hamba kepada memperhambakan diri kepada Tuhan sekalian hamba. Inti kepada syariat kita yang Nabi bawa ni, kalaulah semua orang kata boleh, orang ni pergi cari kubur orang tu, orang ni pergi cari kubur tu, akhir sekali siapa yang nak menyembah Allah? Kalau dibolehkan benda-benda, masjid akan kosong. Orang akan pergi ke kubur dan orang akan bangunkan binaan-binaan di atas kubur. Orang bangunkan patung-patung di atas kubur. Apa akan jadi dengan masjid? Masjid akan jadi seperti gereja-gereja Kristian. Masjid akan jadi seperti biara-biara dan tokong-tokong sembahan selain daripada Allah. Nabi datang kepada kita, inti syariat Nabi, tujuan dia apa? Mengajak manusia menyembah Allah, mengajak manusia berdoa kepada Allah
dan mengajak manusia mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang Maha Satu. Kalau semua orang kata boleh begini, boleh begitu, akhir sekali hilanglah ruh dan inti yang utama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tanggung dulu Ustaz pasal Dia berhenti betul-betul depan kita ni. dekat situ besar, dia besar Ustaz. Saya takut kena kereta. Oh, okey. Jadi alhamdulillah kita habis setakat tu. Kita baca satu lagi hadis ni akhir sekali, boleh? Boleh. Okey. Dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu' dengan sanad jayyid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya' walladzina yattakhidhuna al-qubura masajid. Dalam hadis yang diriwayatkan secara marfu' dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seburuk-buruk manusia ialah orang yang masih hidup ketika terjadinya kiamat. Berlakunya kiamat, orang Islam dah tak ada, dah mati semua. Yang tinggal orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Maka itulah seburuk-buruk makhluk. Dan satu lagi Nabi kata, orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi hadis-hadis yang ada dengan kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah jelas menunjukkan Nabi sangat marah dan Nabi sangat benci kepada perbuatan menyembah Allah di kuburan. Apatah lagi kalau menjadikan selain Allah sebagai sembahan, itu lagi dahsyat. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat tu dan kita akan sambung pada bab yang ke-21, bab berkaitan dengan menjadikan orang salih pula sebagai sembahan. Yang tu dahsyat lagi. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.